Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Sains Tingkatan 1 bersama Cikgu Zahuri. Sebelum ni kita sudah tahu berkenaan dengan homeostasis. Apa makna homeostasis? Homeostasis dalam manusia, apa kepentingannya, bagaimana mekanisme homeostasis itu, dan juga kita sudah tahu tentang homeostasis dalam haiwan. Okey, hari ini kita akan sambung semula, iaitu homeostasis dalam tumbuhan. Okey, sebelum itu kita doa dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, kita tengok apa pelajaran kita hari ni, iaitu berkenaan dengan homeostasis. Alright. Okey, sebelum tu kamu keluarkan buku teks kamu. Okey, ni dia homeostasis dalam tumbuhan. Apa dia? Macam mana homeostasis dalam tumbuhan ini berperanan. Okey, perhatikan. Sebelum ni kamu kena perhatikan tumbuhan pada waktu yang berlainan dalam waktu sehari. Waktu pagi, waktu tengah hari dan juga waktu petang contohnya. Tumbuhan memerlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan tumbuhan menjadi layu dan mati. Jadi air tu cukuplah untuk tumbuhan tu. Bagaimana tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari yang panas dan pada hari sejuk? Itu yang homeostasisnya. Mengawal atur kandungan air pada hari panas supaya air tidak keluar dengan banyaknya pada waktu panas. Air daripada tumbuhan hilang melalui proses yang dikenali sebagai transpirasi. Okey, kamu dah tahu dah apa dia transpirasi ini, iaitu satu proses kehilangan air dalam tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, air hilang dari daun ini dalam bentuk wap ke persekitaran melalui satu liang yang dinamakan stoma. Okey, ada stoma pada tumbuhan. Okey, kalau kita tengok gambar dalam buku teks buku surat yang berikutnya, ada gambar stoma. Stoma ni banyak di bahagian bawah daun. Okey, sebelum kita tengok stoma, kita tengok dulu apa transpirasi ni. Apa pentingnya transpirasi? Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air. Bukan setakat air saja. Yang masuk bersama air itu garam mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Dari tanah. Kalau dari tanah tu maknanya diserap melalui apa? Melalui akar lah, betul tak? Penyemprotan air pada daun akan menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Okey. Bila air ni tersejat, okay, kita nampak sini ya, air masuk melalui akar, kemudian dia akan pergi ke seluruh tumbuhan. Okey, bila pergi seluruh tumbuhan, dia akan keluar melalui daun. Jadi daun ini terdedah kepada cahaya matahari. Apabila terdedah kepada cahaya matahari menyebabkan daun ini menjadi panas. Tapi bila wap air itu keluar daripada daun, wap air yang keluar daripada daun itu akan membawa bersama haba-haba yang berada dalam daun ini untuk keluar daripada tumbuhan, menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebih sejuk. Di samping itu ada air yang sejuk masuk dari bawah, masuk ke dalam tumbuhan. Jadi kitaran air itu menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebih sejuk. Okey, dia bermula dari sini sebenarnya. Bermula dari sini tumbuhan. Bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Okey, menyerap air dan mineral dari tanah akan masuk ke bahagian tumbuhan. Yang kedua, transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Okey.
Okey, kita tengok video sikit ya. Okey, ini video dia. Ini ialah keratan rentas daun. Ini adalah berkas baskula dia. Ini berkas baskula, urat daun yang tengah-tengah ni. Ini urat daun yang tengah-tengah. Ada filem, ada xilem di sini. Ini ialah molekul air. Okey, kita tengok pergerakan molekul air ni. Okey, ini adalah stoma. Stoma ni ada sel pengawalnya, dia boleh buka dan boleh tutup. Okey, stoma ni banyak berada di bahagian bawah daun. Boleh nampak tu karbon dioksida masuk, walaupun bukan subjek kita sekarang ni berkenaan dengan gas, tapi ini menunjukkan stoma ni stoma. Okey, ada air boleh keluar bersama dengan gas boleh keluar juga di situ Okey. Okey, kita balik kepada sini. Okey, kita nampak tadi dah di bahagian bawah daun ada banyak stoma. Okey, tadi ada tunjuk sel pengawal. Sel pengawal di stoma ni mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Ini adalah gambar stoma. Stoma ialah bukaannya. Bukaan itu dipanggil stoma. Dan bukaan stoma ini dikawal oleh sel pengawal. Okey, ini adalah sel pengawal ni. Ada dua seperti kacang ni. Kacang yang melengkung ni. Kadang-kadang dia melengkung, kadang-kadang tidak melengkung. Apabila melengkung, dia akan membuka stoma. Okey, pada waktu siang hari, stoma terbuka. Siang, stoma terbuka Stoma terbuka. Untuk pertukaran gas, pada masa yang sama, uap air akan hilang daripada daun dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Okey. Jadi pada waktu siang hari, stoma terbuka. Bila stoma terbuka, gas boleh keluar dan masuk. Okey. Jadi semasa dibuka itu bukan setakat gas saja keluar masuk, tetapi yang keluar juga ialah air. Air juga akan keluar melalui stoma. Alright. Jadi uap air akan keluar dan menyebabkan air akan hilang daripada daun dan seterusnya akan meningkatkan kadar penyerapan. Okey, kita tengok pada waktu siang. Ini pada waktu siang. Pada waktu siang stoma terbuka. Supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Okey. Pada suhu yang terlalu tinggi. Okey, ini pada waktu siang Waktu siang mungkin pada awal pagi. Okey. Jadi stoma terbuka. Tapi pada suhu yang terlalu tinggi mungkin pada waktu tengah hari. Okey. Pukul 11, pukul 12, 1, 2, 3 tu suhu terlalu tinggi. Sel pengawal pada suhu yang terlalu tinggi, pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Jadi stoma tertutup pada waktu suhu yang terlalu tinggi. Jadi apabila stoma tertutup, boleh tak air keluar? Jawapannya tidak boleh. Jadi tumbuhan itu akan mengekalkan air dia supaya jangan keluar terlalu banyak sangat. Bila keluar banyak sangat, dia matilah. Okey, ini dinamakan homeostasis. Okey, ada soalan? Okey, jadi kesimpulannya, tumbuhan juga mempunyai satu mekanisme untuk mengawal kandungan air di dalam tumbuhan itu supaya dianya tidak terlalu keluar secara berlebih-lebihan. Apabila dia keluar secara berlebih-lebihan, dia akan menyebabkan tumbuhan itu akan menjadi mati. Jadi yang mengawal kehilangan air daripada daun itu ialah stomata. Dan air itu keluar melalui stomata melalui proses transpirasi. Okey. Pada waktu siang, stomata terbuka supaya air yang berlebihan boleh keluar. Tetapi pada hari yang terlalu panas, stomata akan tertutup supaya air
yang tersejat melalui daun dapat dikurangkan. Okey, itulah. Jadi ada soalan? Okey, tak ada soalan, kamu boleh buat nota lah berkenaan dengan tajuk ini. Salin nota ini dan nota kamu. Okey, homeostasis dalam tumbuhan. Ni gambar-gambar ni tak payah lukis lah. Tapi gambar ini lukis. Lukislah gambar ni. Okey. Okey, ada soalan? Okey. Okey, itulah kita punya pelajaran hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye-bye.